Okey, salam dan selamat sejahtera. Sekarang saya akan tunjukkan tutorial macam mana cikgu nak buat soalan objektif menggunakan Google Form melalui Google Classroom. Yang pertama, macam biasa kita kena log in. Saya gunakan Google Chrome. Tekan tab 3 ni, New Incognito Window, supaya apabila saya log in, dia tak pergi kepada akaun personal saya tapi kepada akaun KPM. Jadi pertama kita macam biasa type portal.moe.edu.my. Saya enter. Okey, macam biasa log masuk. Okey, masukkan akaun kita. Next. Okey, masukkan akaun cikgu macam biasalah. Masuk password. Sign in. Okey, pergi ke menu guru. Klik activity. Okey, menu activity. Klik Google Classroom. Klik untuk mula. Okey, ini adalah dashboard Google Classroom saya. Iaitu banyak cikgu lah. Jadi apa yang perlu saya buat, saya nak bagi soalan objektif tu kepada kelas mana. Contohnya saya nak bagi kepada kelas 3 UTM. Dekat sini saya ada 2 orang pelajar. Dalam kes benar maksudnya pelajar kita ada berapa ramai lah yang masuk join kelas kita. Jadi saya klik kelas ni. Okey, tekan classwork. Okey, atas ni classwork. Okey, klik create. Cari quiz assignment. Quiz assignment untuk Google Form. Untuk mudah kita buat. Okey, title-nya katakanlah saya buat contoh. Quiz objektif matematik tingkatan. Ni contoh je saya buat. Okey, instructional. Saya kata jawab semua soalan. Okey, dekat sini dia akan keluar terus Google Form blank quiz. Apa yang kita perlu buat, yang ni pastikan kita onkan grade importing. Blank quiz ni kita klik. Okey, ini adalah Google Form. Jadi yang pertama kita kena pastikan, ni saya pangkal je. Bahagian atas ni tajuk ni saya kena ubahlah supaya dia mengikut tajuk quiz kita. Quiz matematik T3. Okey, contoh. Ni pun saya buat sama. Quiz matematik T3. Okey, yang pertama saya kena check setting dekat sini. Tekan setting. Pastikan kita klik quizzes. Okey, pastikan kita on, dalam keadaan on, make this quiz. Sebab apa kita kena on kan? Kita nak suruh kita punya soalan ni sistem Google Form yang tolong menanda. Jadi kerja kita dah jadi mudah. Sistem yang tolong tanda dan bagi markah kepada pelajar. Jadi kita tinggal dapat analisis dan report. Itu yang saya nak tekankan dekat sini. Klik save. Okey, untitled question. Kita buat soalan pertama. Saya buat soalan mudah-mudah lah. Nombor 1. Ini contoh je lah. 1 campur 4 campur 2 sama dengan berapa? Okey, ni contoh okey, ni tak payah buat nombor soalan lah 4 campur 2 sama dengan berapa? Okey, untuk pilihan jawapan, sebab kita nak buat objektif, pastikan kita punya jawapan adalah dalam bentuk multiple choice. Kalau yang lain banyak tapi kita nak multiple choice. Okey, option pertama ni klik. Dia merupakan pilihan jawapan yang pertama. Katakanlah pilihan jawapan pertama saya A adalah 5. Itu contoh. B, dia kadang-kadang dia automatic terus 3. C 6. D, jadi bergantunglah kepada jawapan kita berapa. Okey, jadi kita tahu sebab sistem nak tolong tanda, bermakna C adalah jawapan, iaitu 6. Jadi apa yang perlu kita buat, kita klik satu butang nama dia answer key di bawah ini dan kita tick skema jawapan.
Jadi ini adalah skema jawapan. Bila pelajar jawab betul, dia akan dapat berapa markah? Dekat sini point. Katakanlah saya nak bila pelajar jawab betul, pelajar akan dapat 2 markah. Itu sebagai contoh, bergantung kepada kita lah penggradan markah ni. Okay, klik done. Okay, jadi dekat sini dia akan ada tanda right. Jadi jawapan dia adalah 4 tambah 2 sama dengan 6. Siap soalan pertama. Just kita kena tick required. Okey, sebab ini adalah soalan wajib jawab. Kalau kita tak tick required, pelajar dia boleh skip. Okey, jadi macam mana untuk soalan kedua? Klik tambah. Tapi dalam kes ni saya nak tunjuk contoh yang lain. Katakanlah ini gambar berbantu soalan berbantu ke gambar. Siapakah? Ini saya contoh. Sebenarnya bukan soalan matematik. Tapi sebagai satu contoh. Sebenarnya nak buat soalan macam nombor 1 tak ada masalah. Sebab saya nak pelbagaikan bentuk. Siapakah tokoh di dalam gambar ini? Okay, ini contoh. Okay. Jadi saya klik. Sorry. Nanti tak nampak pula apa saya klik. Dekat tepi ni ada satu macam butang gambar. Klik browse. Okay. Ni saya masukkan je lah gambar saya. Contoh. Sebenarnya saya belum lagi jadi tokoh. Okey, jadi masuk gambar saya ni terlalu besar. Dekat tepi ni dia macam ada butang hujung ni. Kita boleh kecilkan dia ikut kesesuaian. Tak ada masalah. Okey, multiple choice. Okey, option pertama. Mungkin nak apa buat? Cikgu Fazil. Lee Chong Wei. K. Raja Gopal. Ni contoh. Jadi antara 4 ni mesti ada satu yang betul kan? Jadi sama juga answer key. Saya boleh klik Cikgu Fazil. Done. Sebagai skema jawapan. Tapi saya lupa letak markah. Okay. Saya letak 2 markah. Klik done. Okay, siap soalan 2. Soalan ketiga, klik required. Soalan ketiga, saya nak tunjuk satu contoh yang agak mudah bagi kita nak cepat kerja. Kan kita ada dah set soalan mungkin dalam Microsoft Word atau dalam PDF. Saya buka je lah PDF mana-mana. Saya ambil soalan kat sini. Contohnya. Katakanlah soalan nombor 4 ni saya nak ambil. Saya print screen. Saya masuk pen. Ini contoh saya paste kat sini. Okey, kemudian saya cut soalan ni. Ni untuk matematik kadang-kadang kita tak boleh nak type kan. Jadi saya cut. Ini contoh Okey. File save as title. Okey. Jadi ni saya nak tunjuk contohnya. Okey, saya upload soalan tersebut dalam bentuk gambar lah Okey. Sila lihat soalan di bawah. Okey, jadi gambar ni jadi pelajar. Okey, apa yang saya nak kata mudah tu ni. Kan pilihan jawapan dah ada kat sini kan. Kita highlight semua, klik kanan, copy. Kalau dalam Microsoft Word boleh, dalam PDF pun saya rasa boleh. Dekat option 1 ni tadi, kita klik paste. Nampak? Apa yang berlaku, sistem ni dia terus letak 4 terus pilihan jawapan. Saya tinggal copy, paste. Jadi kerja kita lebih cepat. Itu satu contoh Jadi answer kini saya sorry. 2 markah. Answer key saya letak je lah dulu sementara. Okey, dah 3 soalan required. Jadi sebenarnya dia bergantung berapa banyak soalan lah yang kita nak buat. Okey. Saya bagi satu contoh lagi lah. Soalan berbantukan video. Sila lihat video ini dan berikan jawapan yang tepat berdasarkan video tersebut. Okey, saya nak multiple choice lah sebab saya nak
sistem tolong tanda. Okey, hanya saya tambah lagi satu tab. Sorry, salah saya delete balik. Ni butang delete Saya tambah lagi satu tab kat sini. Dekat sebelah kanan ni ada macam add video. Okey, saya type sini Tunku Abdul Rahman. Ni contoh Contohlah saya select je. Okey, lepas tu saya boleh drag dia naik atas. Jadi soalan yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4. Dia berbantukan pelajar kena tengok video ni. Dan berikan jawapan. Jadi soalannya. Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri ke berapa? Ini saya nak buat soalan contoh yang mudah je. Okay, A 2, B 3, C 1, D 6. Be quiet. Answer key 1 dan okay, siaplah. Katakanlah set soalan saya ni telah siap. Nah, okay. Katakanlah dah 10 soalan ke apa Apa yang perlu kita buat, kita tak ada butang save atau kita tak payah tekan send. Sebab apa? Dia dah kita setting kepada Google Classroom. Jadi dia dah automatic. Apa yang perlu kita buat, kita boleh terus tutup. Dia dah tolong save. Kita pergi kepada due date. Pilih due date dia. Contohnya saya nak buat 25 pukul 11.59 PM. Ini sebagai satu contoh. Dan saya nak buat topik ni adalah mungkin ni adalah topik 1. Katakanlah dalam saya punya silibus ni adalah topik 1. Ini sebagai satu contoh je. Okay, kemudian saya boleh klik assign. Okay. Okay, dah siap topik 1 ni. Jadi nanti kita tunjuk macam mana pelajar nak menjawab soalan ni. Okay. Yang penting bahagian cikgu telah selesai. Jadi itu sahaja. Sekian. Saya tunjuk jugalah. Kita klik. Kalau kita nak tengok. Ni soalannya. Jadi pelajar boleh klik jawapan. Contoh. Dan dia boleh submit. Dia akan tick, dia klik submit lah. Itu sebagai satu contoh je. Jadi pelajar boleh klik view score. Dia boleh tahulah kat mana dia salah dan terus dia dapat markah dekat atas ni. Ini sebagai satu contoh mudah sahaja. Jadi pelajar dia boleh jawab balik. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey semua, jangan lupa subscribe saya. Bantu saya. Bye.